Buletin Selatan 21 Ogos 2015. Enakmen Yayasan Warisan Negeri Johor 1988 dipinda tahun depan. Yayasan Warisan Johor anjur Anugerah Lensa Johor 2015. Best FM dinobat stesen radio berbahasa Melayu catat jumlah masa mendengar tertinggi. Rusuhan di Stadium Lakin bukan dilakukan penyokong Tegar JDT. Dan akhir sekali, SPRM tidak sertai pasukan petugas baru siasat 1MDB. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Enakmen Yayasan Warisan Johor 1988 akan dipinda mulai tahun depan bagi memantap dan memudahkan lagi proses pewartaan sesuatu monumen atau tapak bersejarah. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain Khamisah berkata, enakmen yang sedia ada tidak mencukupi untuk melakukan pewartaan itu dan pindaan perlu dibuat bagi memberi kuasa kepada kerajaan negeri membuat keputusan berkenaan pewartaan warisan negeri ini. Jadi antara lain tujuan kita untuk kita membuat pindaan enactment Yayasan Warisan Johor ni tahun 2000, pindaan tahun 2015, kerana kita lihat bahawa di bawah sekarang kita hanya merujuk di bawah Akta Warisan Kebangsaan yang ada. Oleh kerana kita lihat bahawa daripada segi pewartaan ni akhirnya dia bergantung kepada pihak kuasa negeri. Setiap pewartaan ni, bangunan ke atau mungkin kawasan bersejarah, dalam tu kalau kita lihat di bawah Akta Warisan Kebangsaan, setiap kelulusan mesti merujuk kepada pihak kuasa negeri. Kalau di sini Negeri Johor. Beliau memberitahu pemberita semasa sidang media Majlis Pelancaran Anugerah Lensa Johor 2015 di Galeri Seni Johor Bahru. Tambah Datuk Zulkarnain, pindaan itu juga perlu dibuat bagi membolehkan sesuatu peruntukan itu dapat disalurkan terus kepada kerajaan negeri tanpa perlu ada pertikaian dari segi pemilikan peruntukan dan proses pewartaan. Dalam pada itu, Johor bakal mewartakan 4 lagi warisan lama yang berada di negeri ini untuk terus dipelihara sekaligus dapat mempromosikan produk warisan Johor ini kepada negara luar. Antara warisan yang akan diwartakan adalah muzik ghazal, baju kurung Teluk Belanga, tarian zapin, tarian kuda kepang dan masakan asam pedas Johor. Sementara itu, Yayasan Warisan Johor akan menganjurkan Anugerah Lensa Johor 2015 bermula Ogos hingga Oktober ini yang akan menonjolkan kesenian dan kebudayaan warisan negeri ini sebagai tema utama. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain Khamisah berkata, anugerah tersebut merupakan cetusan idea Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin dalam usaha menyelongkar setiap kejayaan negeri Johor serta dapat melihat warna-warni kehidupan bangsa Johor pada hari ini. Tujuan kita anjurkan program ini adalah untuk menyelongkar dan juga menggali setiap kejayaan yang telah dicapai dalam negeri Johor. Yang mana kita lihat pada hari ini daripada semenjak kepimpinan Yang Amat Menteri Besar Johor telah terlihat beberapa perubahan telah berlaku daripada segi pembangunan fizikal dan juga pembangunan insan yang ada dalam negeri Johor. Jadi ini salah satu cara atas inisiatif pihak Yayasan Warisan Johor yang telah berjaya untuk mencetuskan program yang kita anggap sebagai program yang amat baik. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas melancarkan Anugerah Lensa Johor 2015 di Galeri Seni Johor Bahru. Turut hadir pengarah Yayasan Warisan Johor Muhammad Syukri Muhammad Masbah serta Ketua Pengadil Nik Rizwan Nik Yusof. Menurut Datuk Zulkarnain, pertandingan itu menawarkan hadiah wang tunai bernilai RM45,000 kepada karyawan tempatan bagi mengiktiraf hasil seni fotografi mereka. Pertandingan ini menawarkan wang tunai sebanyak RM45,000 untuk dimenangi oleh peserta yang menyertai tandingan yang bermula pada hari ini pada 20 Ogos tahun 2015 sehingga 4 hari bulan Oktober tahun 2015 yang mana telah disetujui oleh panel hakim iaitu Encik Nik, iaitu 5 kategori fotografi yang akan ditandingkan, iaitu yang pertama kategori institusi pengajian tinggi iaitu monumen warisan dan sejarah, yang kedua kategori terbuka Muafakat Johor, yang ketiga kategori menerusi Facebook dengan tema bebas berkenaan negeri Johor.
dan yang keempat kategori fotojurnalis iaitu Muafakat Johor. Borang penyertaan boleh didapati di kaunter pendaftaran galeri seni atau layari www.ywj.gov.my untuk memuat turun borang penyertaan. Pertandingan fotografi itu terbuka kepada semua lapisan kaum di Malaysia yang akan merakamkan gambar di setiap tempat warisan dan bersejarah di negeri Johor. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Rio Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Rio Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, Hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Tip-tip jimat air ini dibawakan oleh Syarikat Air Johor dan TV Selatan. Kembali semula. Stesen radio Best FM dinobatkan sebagai stesen radio berbahasa Melayu yang tertinggi dari jumlah masa mendengar paling lama. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Best FM Yusri Abu Samah, kajian yang dijalankan syarikat AC Nielsen itu mencatatkan rekod mendengar selama 12 jam 42 minit. Kita berbangga nak berkongsi dengan pendengar dan juga penonton TV Selatan. Best FM melalui kajian pendengar yang telah dilaksanakan oleh Syarikat Antarabangsa AC Nielsen, Syarikat Kajian Antarabangsa AC Nielsen, baru-baru ini kita agak teruja kerana Best FM telah dinobatkan sebagai stesen bahasa Malaysia nombor 1 tertinggi dari segi jumlah masa mendengar paling lama di Malaysia, mengalahi stesen-stesen stesen radio Melayu yang lain. Itu adalah satu pencapaian yang sangat kita banggakanlah kan, selama kita telah membuat penjenamaan semula ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Selatan di Pejabat Urusan Best FM di Johor Bahru. Tambah beliau lagi, pencapaian tersebut hasil dari proses penjenamaan semula yang dilakukan stesen tersebut pada tahun lalu. Selain itu, pihak Best FM turut bercadang untuk meluaskan siaran radio tersebut di negeri Pahang. Yang terdekat ni kita bercadang untuk memperluaskan siaran kita di negeri Pahang. Okey, di negeri Pahang. Tapi itu kita bergantung kepada kelulusan daripada pihak MCMC lah mengenai peruntukan spektrum. Kita sangat berharaplah benda ni akan terhasil dan boleh kita memperluaskan siaran dan juga menambah jumlah pendengar kita. Dan kita pun dah telah membuka kita punya pejabat di Kuala Lumpur sebagai sebahagian daripada kita punya branch lah di Kuala Lumpur untuk market di KL. Ditanya tentang program terbaru di Best FM, Yusri berkata para pendengar Best FM berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam peraduan teka lagu Best bermula 10 Ogos lepas sehingga 18 September nanti. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Johor Datuk Zulkarnain Khamisan menyifatkan rusuhan di Stadium Tan Sri Hassan Yunos malam Khamis bukan disebabkan tindakan penyokong Tegar Johor Darul Takzim JDT. Malah menurut beliau, JDT merupakan antara pasukan yang mempunyai penyokong yang berdisiplin dan tidak mungkin terlibat dengan insiden sedemikian. Datuk Zulkarnain berkata beliau bersetuju dengan tindakan polis menahan penyokong tidak bertanggungjawab itu bagi memberi pengajaran kepada penyokong lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dalam rusuhan kira-kira 11 malam itu, 14 penyokong pasukan JDT ditahan kerana merusuh dan menghalang anggota polis daripada menjalankan tugas. Kejadian turut mengakibatkan 2 anggota polis cedera di kepala sehingga masing-masing menerima 3 jahitan, manakala seorang lagi cedera di tangan kanan selepas dibaling dengan pelbagai objek termasuk batu.
Ke berita tempatan lain. Satu pasukan petugas khas yang ditubuhkan oleh Jabatan Peguam Negara untuk menyiasat One Malaysia Development Berhad One MDB tidak akan melibatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul yang mengesahkan perkara tersebut bagaimanapun berkata keadaan itu tidak akan menjejaskan fungsinya sebagai badan pencegahan rasuah. Beliau berkata SPRM akan meneruskan penyiasatannya terhadap derma politik berjumlah 700 juta US dollar dan 42 juta ringgit dari SRC International Sendian Berhad yang didakwa dikaitkan dengan akaun Bank Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dilaporkan bahawa satu pasukan petugas baharu yang dikenali sebagai National Revenue Recovery Enforcement Team NRRET ditubuhkan oleh Jabatan Peguam Negara untuk menyiasat One MDB. Menurut laporan itu, terdapat 5 agensi yang menganggotai pasukan petugas khas yang baharu, iaitu Jabatan Peguam Negara, Bank Negara, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pasukan petugas khas sebelum ini yang melibatkan SPRM dibubarkan sejurus selepas Peguam Negara yang baru, Tan Sri Apandi Ali mengambil alih jawatan itu daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus layari kami untuk paparan berita yang terkini. Salam takzim.